Yang semua saya sebut ni, lepas ni kamu kena tulis. Kalau lepas ni lah kamu kena tulis. Kalau yang tulis kotor-kotor tu, tulis semula elok-elok. Sebab kita pengajian 3 hari seminggu. So 3 hari yang baki tu, termasuk hari Ahad, gunakan masa untuk tulis. Faham? Jadi boleh cek, semak daripada orang yang dah tulis. Jadi buku jangan dicampur. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Al-Jubba'i mengambil akidahnya daripada Asy-Syahham, dan daripadanya anaknya Abu Hashim. Abbad bin Sulaiman mengambil daripada Al-Futi. Kesemua mereka itu adalah merupakan pemuka Mu'tazilah di kota Baghdad dan Basrah. Semalam saya sebutkan, bila masuk pada kemuncak era penguasaan Mu'tazilah, maka dia menghampiri zaman Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Allahu Akbar. Orang yang mula-mula diketahui berpegang dengan berpegang dengan pendirian Khalqil Quran. Khalqil Quran. Khalqil Quran ni adalah satu masalah yang besar yang berlaku dalam saf umat Islam, yang telah menimbulkan fitnah sehingga melibatkan ulama-ulama Islam yang agung. Di masalah ini dikenali sebagai masalah Khalqil Quran. Antara yang terkemuka dan masyhur, diuji dengan mehnah saat fitnah ini demi memperjuangkan akidah sebenar, adalah Al-Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, iaitu Imam Ahmad bin Hanbal. Ada risalah khas yang ditulis oleh Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah, menerangkan tentang kesan daripada fitnah Khalqil Quran yang melanda umat Islam, sedangkan mereka masih di peringkat awal. Faham? Apa maksud mereka ni masih di peringkat awal? Jarak mereka dengan Rasulullah hanya sekitar 100 tahun ataupun 200 tahun sahaja. Tetapi begitu besar fitnah yang telah melanda, yang menyinggung akidah. Faham? Jadi kalau sampai bab akidah ni besar lah. Jadi boleh baca sejarah daripada apa yang ditulis oleh Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah,
bagaimana persoalan akidah ini kalau dia bermain di kalangan umat Islam, maka dia akan digunakan untuk menghapuskan yang lain. Faham? Maka oleh kerana yang menguasai, saya dah sebut semalam, yang menguasai kerajaan pada ketika itu adalah khalifah yang mendukung aliran ini, maka dia telah memaksakan akidah ini kepada seluruh rakyat dan terutamanya ulama lah. Jadi bagaimana Imam Ahmad bin Hanbal telah dipukul disebab memaksa beliau. Imam Ahmad bin Hanbal ni kira orang besar, agung, Amirul Mukminin fil hadis, tetapi tak peduli. Dia kata mungkin dengan alasan kamu hafal hadis juta pun akidah tak betul, kami tak kira. Jadi sebab itu kita dapati sepanjang zaman persoalan berkaitan dengan akidah ini sentiasa akan memanaskan keadaan. Faham? Sentiasa akan memanaskan keadaan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi tadi nama dia apa tadi? Orang yang saya sebut dah nama tadi. Oh, nama tak sebut lagi. Nama dia Al-Ja'ad bin Dirham. Al-Ja'adu bin Dirham. Dia ni Mu'tazilah, tapi yang mula mengeluarkan idea ni bahawasanya Al-Quran ini adalah makhluk. Sebenarnya Al-Quran yang dimaksudkan itu bukanlah Quran ni, ini memang makhluk pun. Faham? Yang kita baca tu makhluk. Dia kan kertas, memanglah makhluk. Yang suara yang dilantunkan atas lidah kita memanglah makhluk. Yang kita hafal, yang ada dalam memori kita, hafalan Quran, itu memang makhluk. Bukan itu yang dibahaskan. Al-Quran yang dimaksudkan adalah kalamullah. 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 Maka Mu'tazilah berpandangan bahawasanya kalamullah itu adalah makhluk. Faham? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey. Muqatil bin Sulaiman telah menyebarkan pegangannya dalam masalah tajsim. Tajsim. Apabila dia mula menyebarkan pegangan dia berkaitan dengan tajsim, maka bangkitlah Jaham bin Safwan. Ingat tak Jaham bin Safwan? Semalam sebut nama ni. Dia adalah pemuka bagi aliran Jabariyah ataupun juga dikenali Jahmiyah. Jadi bila sebelah pihak Muqatil bin Sulaiman mula menyebarkan, menyuburkan dalam ceramah-ceramah dia, majlis-majlis dia, pengikut-pengikut dia, ideologi berkaitan dengan menjisimkan Tuhan, maka bangkitlah Jaham ni untuk berjidal, membantah dia. Lalu Jaham bin Safwan telah bersikap ekstrim. Jadi di sebelah pihak Muqatil bin Sulaiman ni, pihak dia dipanggil isbat. Dia isbatkan pada Tuhan ni semua benda. Faham? Tuak tangannya, matanya. Sebelah pihak pula, bila kita nak lawan golongan yang isbat, kita akan nafi. Faham? Kita akan cuba datangkan bukti menafikan apa yang mereka isbatkan. Maka Jaham bin Safwan ni, dia dalam berhujah terlalu ekstrim sampai dia nafikan semua perkara. Saya dah sebut semalam. Sehingga dia kata apa? Innallaha la yusafu bima yusafu bihil ibad. Sesungguhnya Allah tidak boleh disifatkan dengan barang yang disifatkan dengannya akan manusia, ke hamba. Innallaha la yusafu bima yusafu bihil ibad. Sehingga kan dia mengatakan tak boleh mensifatkan Allah dengan mendengar. Tak boleh. Sebab ini juga sifat makhluk. Tak boleh mensifatkan Allah dengan melihat. Sebab ini juga sifat makhluk.
maka ini terlebih pula nafi. Faham? Ekstrim. Dia tidak dapat membezakan al-ishtiraku fil ismi wal ishtiraku fil ma'na. Faham? Semata-mata mengitlakkan perkataan yang sama, orang itu masih akidah betul. Contohnya, satu orang dia kata kepada si fulan, dia ni kaya, kan? Maka tidaklah bila dia kata orang tu kaya, dia telah menyekutukan Allah. Maksudnya ada orang yang mempunyai sifat yang sama dengan Allah. Faham? Kerana adalah sesuatu perkara yang maklum, takbir ni, ungkapan ni benda yang yang fakir. Ada makna, ada perkara makna abstrak yang kita tidak mempunyai ungkapan yang sesuai. Faham? Ungkapan yang paling banyak kita boleh ungkapkan sebanyak tu saja. Sedangkan makna yang dimaksudkan lebih luas, itu dipanggil apa? Lemahnya lidah daripada mengungkapkan isi hati. Itu kalau manusia punya isi hati, kan? Tak cukup perkataan. Orang Melayu kata tak cukup perkataan. Jadi tidak semestinya bila kita itlakkan kepada makhluk sesuatu perkataan yang sama diitlakkan kepada Allah, maka orang itu dikira syirik. Faham? Contohlah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anitum harisun 'alaikum bil mu'minin rauf rahim. Rauf rahim ni adalah nabi. Yang dimaksudkan dalam Quran adalah nabi. Faham? Allah Ta'ala pun rauf rahim. Faham tak? Jadi kalau satu orang itu dia kata dia itlakkan kepada Nabi Rauf, adakah dia telah mensifatkan Nabi dengan sifat Allah? Tak. Yang penting iktikad. Faham? Kamu sebut orang tu kaya, adakah iktikad kamu sama macam ketika kamu mensifatkan Allah itu kaya? Allah kaya, si fulan kaya, nampak sama je, kaya-kaya. Iktikad. Faham? Jadi bila kita sebut orang tu kaya, kaya lah, maknanya banyak duit. Tapi bila kita iktikad Allah itu kaya, maksudnya tak perlu kepada apa-apa. Yastaghni an kulli ma siwa. Orang yang mengatakan orang lain kaya itu, dia tidaklah beriktikad orang ini tak perlu kepada selainnya. Jadi kena faham, bila belajar bab akidah ni pun kadang ada jos terlebih. Faham? Saya makan tadi, kenyang, syirik. Tak ada. Ini yang jadi habis semua orang jadi syirik. Akidah ni benda jazam dalam hati. Faham? Benda dalam hati. Ada perkataan-perkataan yang memang perkataan syirik yang kita tak dibenarkan sebut. Faham? Ada perkataan-perkataan yang mana hukum perkataan itu bergantung pada i'tiqad. Dan kita dari segi kefatwaan, kita hanya akan hukum segi zahir saja. Faham? Kita belajar dalam ilmu balaghah, ambatar rabi'ul baqlah dalam kitab Mukhtasar Ma'ani. Tengok siapa yang sebut. Faham? Kalau yang sebut tu orang Islam, maka kita tanggung perkataan dia itu atas salamah. Ambatar rabi' itu maksudnya musim bunga. Musim apa? Bunga telah menumbuhkan sayur. Musim bunga yang tumbuhkan Allah yang tumbuhkan. Kalau orang Islam yang sebut, yang dia maksudkan tu asbab lah. Maksudnya bila musim bunga, pokok ni subur, contoh. Bukan musim yang tumbuhkan, majaz. Itu cara dia. Bila orang Islam sebut, kita kena maknakan, tanggungkan. Maksud dia adalah salamah. Salamah tu maksudnya bebas daripada syirik, sangka baik. Orang Islam yang sebut. Tapi kalau orang kafir sebut, bila dia kata ambatar rabi'ul baqla, dia mempunyai i'tiqad bahawasanya ada kuasa selain daripada Allah yang boleh memberi kesan. Faham? Memberi kesan secara mandiri, sendiri. Jadi semata-mata orang sebut begitu, itu tidak, sebutan dia tak jadi syirik. Sebab syirik tak syirik itu amalan hati. Tapi ada perbuatan yang mana kita tak tengok iktiqad,
perbuatan itu sendiri hukumnya adalah syirik. Faham? Okey. Itu bukan perbahasan akidah, itu perbahasan fiqh. Jadi ada orang yang dia tak boleh beza antara masalah fiqh dengan masalah akidah. Masalah tu masalah fiqh. Contohnya, adakah boleh seseorang itu mencium kubur? Syirik. Mencium kubur ni bukan masalah apa? Bukan masalah akidah. Itu masalah fiqh. Kalau masalah fiqh, jawapan bagi soalan tu kita kata haram, harus, sunat, bukan kafir Islam. Kalau dia jawab macam tu, maksudnya dia tak boleh faham, tak boleh beza antara masalah akidah dengan masalah fiqh. Bila soalan tu soalan fiqh, jawapannya haram, sunat, harus, wajib ke. Kalau masalah tu masalah akidah, kufur, Mu'tazilah, Jahmiyah ke apa benda ke. Faham tak? Jadi bila tidak boleh membezakan antara masalah fiqhiyah, amaliyah dengan aqaidiyah, maka cenderung wujud satu aliran yang gemar untuk mensyirikkan orang. Faham? Mensyirikkan orang. Hatta tak apa, kita sambung. Kita kembali kepada Jaham bin Safwan. Jadi Jaham bin Safwan ni berlebihan pula dalam nak merat golongan Mujassimah, sampai semua benda nak nafi. Faham? Sampai semua benda nak nafi, sampai tidak boleh sebut Allah Maha mendengar. Mendengar tak boleh, walaupun Quran sebut. Itu berlebihan. Faham? Itu sudah berlebihan. Yang kita tak dibenarkan nisbahkan kepada Allah ni adalah al-ishtirak fil ma'na. Faham? Kita iktikad makna yang sama pada makhluk, makna yang sama pada Allah. Itu tak boleh. Contohnya, satu orang tu dia iktikad, apa maksud dia Zaid itu wujud dengan Allah itu wujud? Sama je. Bila satu orang tu dia sebut Zaid itu wujud, maksud wujud yang dia iktikad tu tak sama dengan wujud yang dia maksudkan pada Allah. Faham? Bila dia iktikad Allah itu wujud, maksudnya wujud tanpa permulaan, wujud tanpa akan menerima kebinasaan. Itu dipanggil makna wujud yang dia iktikadkan. Walaupun dia sebut reka wujud, tapi dia tak masukkanlah wujud yang macam makhluk ni. Faham? Semata-mata seseorang itu menyebut Allah mawjud, Zaidun mawjud, tidak bermakna dia telah menyekutukan apa? Menyekutukan Allah dengan Zaid. Tidak, kan? Makna, etikad. Maka dia telah tersasar. Dia telah tersasar. Kemudian Jaham bin Safwan ni, ataupun di kalangan Jahmiyah, di saya nak sebut tentang Jahmiyah ni, golongan mudah bahasa salafiyah lah, yang menggelar diri mereka salafiyah, dia gemar menisbahkan Asy'ariyah ni dengan Jahmiyah. Dia gemar. Dia gemar untuk menggelar Asy'ariyah ni dengan Jahmiyah. Maka kata Syekh, ini kita baca, saya dah sebut kan, yang kita duk baca ni adalah muqaddimah bagi kitab Tabyin Kadhibil Muftari ala al-Imam Abil Hasan al-Asy'ari, menolak fitnah-fitnah, tomahan-tomahan terhadap Imam Abu Hasan yang ditulis oleh Syekh Zaid Al-Kautsari. Jadi kita ambil masa ni untuk mempelajari sejarah firaq. Dia sebenarnya satu pelajaran yang tajuk dia Tarikhul Firaq. So kita dalam muqaddimah ni kita baca sekali imbas untuk mengetahui sejarah-sejarah. Adapun tafsilan akidah bagi setiap firqah tadi dalam kitab ini pun akan ada sebutannya, dan kita dah sebut di celah-celah tadi yang kita dah sebut sebelum itu.
Ini tentang apakah ciri-ciri khas bagi firqah tersebut. Maka golongan Salafiyah ini gemar menisbahkan Asy'ariyah dengan Jahmiyah. Dia kata siapa yang menafikan tangan daripada Tuhan ni Jahmiyah. Jahmiyah kan benda dalam Quran sebut Allah Maha mendengar, tapi dia nafikan. So dalam Quran pun sebut Allah itu ada tangan, nafikan. Jadi Jahmiyah ini menurut Syekh Zaid Kawsari ini, dia sebenarnya bukanlah satu aliran, tetapi dia selepas itu dia digunakan sebagai satu perkataan untuk mengeji orang, keji, untuk melabel. Sebab apa? Si Jaham bin Safwan ni memang orang yang teruk lah. Dia ni mati kena bunuh kata silap. Dia menyebarkan akidah songsang ni. Kerajaan waktu itu ambil berat. Kalau dapat laporan dan seumpamanya, buru, kalau dia tidak berundur, maka akan dibunuh. Sebab kewujudan dia menimbulkan kerosakan. Faham? Jadi oleh kerana laki ni memang orang yang mana sejarahnya, latar belakang dia, nama dia itu memang tak baik, pembawa akidah yang tak elok, maka dinisbahkan kepada nama dia Jahmi. Faham? Maka untuk membentuk satu kumpulan namanya Jahmiyah. Okey, itu selingan lah. Jadi kita perlu masukkan dalam pemikiran bahawasanya apa beza nafi yang dibuat oleh Asy'ariyah dengan nafi yang dibuat oleh Jahmiyah. Nafi juga, ini nafi juga. Faham? Maka dia kembali kepada asas yang kita sebut berkali-kali. Al-madhhabul Asy'ari ni dia adalah wasatan. Dalam konteks masalah ayatus sifat dipanggil. Kalau sebelum ni kan masalah apa? Af'alul ibad. Semalam saya dah sebut. Dalam masalah ayatus sifat, dia pun adalah penengah. Wasatan bainat tajsimi wa ta'til. Faham? Dia adalah penengah, mengimbangi antara tajsim dan juga ta'til. Tajsim ni berlebihan isbat, sampai semua benda isbat. Kalau kita baca golongan Mujassimah yang sebahagian kitab yang ekstrim ni, sampai isbat Allah ada gusi, Allah ada geraham, kaki, jari kaki, duduk atas singgah sana, bila duduk berbunyi arah macam orang berat duduk atas satu tempat kan. Bila orang berat duduk, bila dia bergerak maka bunyi crack, atid. Itu ekstrim lah. Faham? Dia bukan semua Mujassimah macam tu, tapi yang ekstrimnya dia akan sampai macam tu. Faham tak? Tapi tidaklah pula ta'til. Ta'til ni Jahmiyah lah. Semua benda nafi. Sampai nak isbatkan mendengar pun tak boleh. Tak boleh. Walaupun Quran sebut. Itu tak betul pula. So wasatan, ada kaedahnya dan ada disiplinnya. So yang kita nak belajar dalam kitab akidah ni disiplin lah. Tidak jatuh sebelah sini dan tidak jatuh sebelah sini. Yang kita bainal ifrati wat tafriq. Tidak ifrat dan juga tidak tafriq. Okey. Apabila mula berlaku kelesuan dalam jihad, maknanya orang Islam waktu itu dah berapa banyak kota-kota dibuka, dia maka bersemangat untuk jihad ni dia dah kurang, sebab kita dah dapat banyak dah. Faham? Kalau zaman sahabat ni semua orang dilibatkan dengan jihad, semua. Kemudian berlaku zaman hanya ada tentera khas sahaja yang pergi jihad. Zaman Nabi ni tak ada istilah tentera. Semua orang tentera. Faham? Tak ada istilah polis. Memang polis tak ada.
Kemudian sampai satu zaman orang yang pergi jihad ni adalah tentera. Tentera ni maksudnya orang yang tertentu, yang lain tak perlu fikir pergi jihad. Bila zaman makin membesar kan, Umayyah jajah sampai mana jatuh dah semua Rom Parsi, maka dia berlaku kelesuan dalam jihad. Jadi orang Islam ni banyak masa. Bila dia banyak masa nak bergaduh. Faham? Dia banyak masa. Kalau jihad ni tak ada nak gaduh ni, kita nak lawan musuh. Sebab itu bahaya juga. Bila dia banyak masa, dia ruang untuk bergaduh tu banyak. Itu yang ustaz-ustaz rajin gaduh sekarang ni. Benda kecil-kecil pun layan sampai berminggu-minggu, tak ada apa pun nak bergaduhnya. Faham? Banyak benda besar lagi, tapi dia masa banyak. Sekarang PKP lagi banyak masa, tak ada kerja kan. Satu perkataan nak diulas, tak penting pun, tak memberi impak yang besar pun, dia akan hilang di bawah angin je, biar je. Tapi kalau kita pergi ulas, benda tu makin membesar lah. Benda tu kecil je, kita pergi ulas. Jadi bila orang besar, orang yang maknanya berpengaruh mengulas, orang ingat benda tu, isu tu besar. Itu dia punya masalah. Jadi ini menurut pengamatan Syekh lah. Ini dipanggil kajian sejarah. Mungkin saja orang dia sejarah ni, pembacaan sejarah, satu kita baca sardan, satu lagi kita menyatakan sebab. Sebab apa berlaku konflik seperti ini. Jadi menurut Syekh, sebab dia kata apa? Bila berlaku kelesuan dalam futuh, jihad lah, kelesuan, orang semua dah nampak, dalam bahasa yang moden ni kita kata berada dalam zon selesa. Maka mulalah orang banyak masa untuk membincangkan pandangan-pandangan yang tersebar. Dan telah menguasailah masyarakat pada ketika itu ta'ammuk ataupun berlebihan dalam mendalami isu-isu ni. Maka mulalah orang seperti Ibnul Muqaffa', Hamad bin Ajrat, Yahya bin Ziyad, Muti' bin Iyas, Abdul Karim bin Abil Auja. Allahu Akbar. Mereka telah menggembeling usaha mereka untuk menyebarkan atheism di kalangan orang Islam. Mereka mula menterjemah buku-buku atheism daripada Farsi, sehinggalah mereka menjadi masyhur. Maka pada ketika itu Al-Mahdi ni khalifah Umayyah, menyuruh ulama Islam yang mahir dalam debat ni daripada kalangan mutakallimin untuk menulis kitab bagi menolak dan rad golongan mulhid ini. Lalu ulama-ulama tersebut telah mendirikan hujah-hujah bagi menolak syubhat-syubhat yang mereka telah bangkitkan. Maksudnya apa? Dia berlaku satu zaman kerajaan ambil berat. Ini telah berlaku satu gelombang dalam negara kita ni. Apabila buku-buku golongan ilhad diterjemahkan dan orang mula belajar, study, kaji, jadi dah mula terpengaruh, terpalit dengan idea-ideologi seperti ini, maka ini atas inisiatif daripada kerajaan, maka telah arahkan ulama-ulama yang mahir dalam jidal untuk munazarah, untuk debat, tulis kitab, buat majlis debat, dan datangkan hujah-hujah membantah apa yang mereka bangkitkan. Maka ulama-ulama ni telah menyambutlah seruan kerajaan, seruan khalifah pada ketika itu. Dan ulama yang bangun melaksanakan tanggungjawab ini siapa? Mu'tazilah. Faham? Satu kumpulan daripada Mu'tazilah. Jadi Mu'tazilah ni, kita boleh faham apakah faktor dia mendominasi kerajaan. Sebab sebenarnya dia pada peringkat permulaan, Mu'tazilah ni dia mempunyai jasa kepada umat Islam.
Sebab Mu'tazilah ni dia terkenal sebagai orang yang mahir dalam jidal, debat. Dan mereka ini orang yang akhirnya sampai ke tahap mengkultuskan akal. Dipanggil dalam bahasa rationalism, rational. Semua perkara ditimbang dengan rasional, logik. Kalau benda ni logik, kita terima. Kalau benda ni tak logik, kita tak terima. Itu yang membentuk akidah mereka. Mu'tazilah menolak azab kubur. Dia kata tak ada, azab kubur tak ada. Faham? Mu'tazilah ni, dia antara akidah sesat dia, tak ada, azab kubur tak ada. Hadis ada, hadis ahad. Sebab apa azab kubur tak ada? Cuba korek kubur lah. Nampak ke? Tak kisahlah orang Islam ke orang kafir ke, bidadari pun tak jumpa, api pun tak jumpa. Sebab dia cuba apa? Mengkiaskan alam dunia dengan alam barzakh. Jadi pada peringkat permulaan, mereka ini dibelai lah. Sebab apa? Dengan jasa mereka berjaya membasmi bibit-bibit ni, ajaran ilhad ini dalam masyarakat Islam. Allahu Akbar. Jadi pada ketika itu umat Islam menghadapi dua musuh yang berbahayalah dalam masalah akidah. Satu musuh yang mereka ini datang daripada agama lain, yang kita dah cerita sebelum ni kan, memeluk agama Islam, tapi ada berbekaslah otak dia ni saki-baki pemikiran lampau, yang masih berbekas dalam pemikiran mereka, ideologi lampau dalam agama mereka, dan telah sebati dalam jiwa mereka falsafah yang mereka telah banyak memberi masa kepadanya pada zaman lampau. Jadi orang yang belajar falsafah kan, dengan ulum akliyah, tapi tidak dipandu oleh syarak, maka dia akan sebati benda tu. Jadi cara dia berfikir atau berangka berfikir, semua dia akan juruskan sesuai dengan apa? Dengan falsafah yang dia belajar. Yang kedua, golongan yang memang menyelinap masuk dalam agama Islam, memang tujuan dia adalah untuk rosak agama Islam. Yang pertama tadi mungkin dia bukan menyat, dia masuk Islam, tapi saki-baki yang lama tu ada, dan dia berpuas hati, tak tinggalkan lagi. Maka pada ketika itu hampir-hampir maknanya masyarakat umat Islam terpengaruh dan terdorong untuk ikut aliran ni. Sebab apa? Pada ketika itu mereka serba-serbi simple. Dan mereka, umat Islam pada ketika itu belum terbiasa dengan isu-isu yang melibatkan akal. Sebab bahasa-bahasa yang digunakan oleh orang ni adalah bahasa falsafah. Jadi orang Islam tak kenal lagi falsafah, tak kenal lagi mantik. Jadi orang yang nak berjawab dengan mereka ni orang yang sudah mengenali bahasa falsafah. Siapa dia? Mu'tazilah. Faham? Sebab itu Mu'tazilah pada ketika itu yang bangkit, yang mampu melakukannya. Setelah mereka berjaya berbuat demikian, itu nama dia naik tu. Faham? Sehingga mereka punya aliran mendominasi. Wallahu a'lam.